Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nama saya Muhammad Aiman Syakir bin Jailani dari pihak SMP semester 5 ambilan Jun 2019 untuk kursus GHSS 3013 iaitu Gaya Hidup Sihat yang diajar oleh Puan Tengku Nur Kasmilia binti Tengku Ibrahim. Saya pada hari ini akan membentangkan isu semasa berkaitan kesihatan yang berpunca dari gaya hidup berlandaskan budaya masyarakat di Malaysia. Okey, seperti biasa setiap kali pembentangan akan diterangkan tentang pengenalan. Baiklah, seperti yang kita tahu, kehidupan masyarakat pada masa kini telah berubah berbanding 20 tahun yang lalu. Masyarakat kini mengamalkan gaya hidup yang pelbagai bentuk. Okey, kenapa dia berubah? Okey, hal ini adalah pengaruh, contohnya pengaruh daripada teknologi yang telah memberi banyak kemudahan kepada manusia. Kalau dulu nenek moyang kita perlu pergi mencari kayu untuk buat arang, pergi menimba air dekat berigi dan membakar kayu, api semata-mata untuk memasak sesuatu untuk dimakan bersama keluarga. Tapi kini tak lagi. Semuanya ada kat dapur. Kita tinggal nak tekan guna jari je. Jadi exercise kita cuma jari je, bukan berjalan. Bangun-bangun tinggal nak basuh beras kan. Cuci beras jadi tu masak beras gitu. Jadi nasi. Okey, lepas tu nak goreng pula. Semua dah ada dah tersedia di dapur. Jadi sekarang makin mudah lah, dengan ada air fryer lagi dan macam-macam lagi kemudahan pada masa sekarang. Jadi tuan-tuan, itulah perbezaannya antara kita zaman kita ni dengan zaman atuk nenek kita. Sangat ketara gaya hidup dan amalan yang telah kita amalkan. Jadi tuan-tuan dan juga semua, gaya hidup ni, gaya hidup sihat ni, dia bermaksud amalan atau tabiat yang meningkatkan tahap kesihatan dan meninggalkan tabiat yang memudaratkan kesihatan. Jadi gaya hidup ni seseorang, individu itu berkait rapat dengan sosio budaya dan persekitarannya. Maksudnya tadilah macam yang saya terangkan contoh tadi tu, bila nak masak tu pun kena ada, kalau orang dulu macam-macam benda dia kena buat. Nak kena berjalan ke sana, nak kemari, nak sediakan itu, sediakan ini. Sedangkan pada zaman sekarang kemudahan tu sangat banyak lah, dan menyebabkan gaya hidup kita tu kurang sihat. Okey, baik. Yang pertama, kita akan terus kepada isu yang pertama, iaitu obesiti golongan dewasa. Okey, tuan-tuan, seperti yang kita tahu ataupun yang belum tahu, okey, saya akan terangkan. Malaysia dia telah mencatatkan rekod yang tertinggi dan dikategorikan antara negara yang memiliki kadar obesiti yang tinggi dalam kalangan rakyat dewasa. Okey, seperti yang Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2019 pernah menyatakan 2021, maafkan saya, pada tahun April, pada bulan April tahun 2021, kenyataan KKM Malaysia menyatakan 1 daripada 2 rakyat dewasa negara ini menghadapi masalah berat badan berlebihan atau obesiti. Okey, apa itu obesiti sebenarnya? Okey, obesiti itu bermaksud lebihan lemak pada tubuh yang menyebabkan masalah kepada kesihatan. Okey, nanti kita lihat masalah apa yang ada. Okey, punca obesiti ada 4 sebenarnya, ada 4. Okey, tapi saya nak highlight 2 je. Okey, yang pertama, makanan makanan yang mengandungi lemak yang tinggi dan terlalu manis. Okey, macam kita tahu rakyat Malaysia ni kat Malaysia ni kita ada macam-macam jenis makanan kan. Masakan tu, masakan ini, masakan itu, masakan ini, sampai ke orang-orang pelancong-pelancong asing kagum dengan Malaysia ni sebab ada makanan yang bervariasi. Jadi mungkin itulah salah satu faktor yang menyebabkan rakyat Malaysia ni yang makan pun tak terjaga sangat. Jadi makan makanan yang banyak lemak, makan makanan yang terlalu manis. Jadi itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan seseorang itu mengalami masalah obesiti. Baik, yang kedua pula, seperti yang kita tahu, amalan gaya hidup sihat dia macam mana nak kata, dia akan menolak masalah seperti malas untuk bersenam. Okey, dengan malas untuk bersenamnya menjadi punca seseorang itu obesiti. Dengan bila malas nak bersenam, seorang tu daripada contoh keding, mula badan gempal, pipi gemuk dan sebagainya. Okey,
Okey, yang kedua dan ketiga ni dia tidak boleh dikawal sangatlah, seperti salah satunya ialah genetik. Faktor genetik dan keturunan, itu tidak boleh dinafikan, tidak boleh dikawal sangat. Dan yang kedua, pengambilan ubat-ubatan. Okey. Yang saya nak highlight dua tadi itulah, sebab dua tadi itulah yang melibatkan amalan pemakanan dan amalan bersenam untuk rakyat Malaysia. Jadi tuan-tuan, kita lihat kesan obesiti. Kalau dah jadi obesiti tu apa akan berlaku? Okay, yang pertama, individu yang mengalami obesiti tu dia terpaksa menanggung rasa malu. Kerana apa? Kerana dia lah badan dia besar. Jadi memang adat dekat Malaysia ni orang akan pelilah orang gemuk ni kan. Kau ni dah lah gemuk ni, tak boleh buat gitu, tak boleh buat ini, tak boleh buat itu, buat ini. Last-last dia akan mengganggu kesihatan mental orang yang mengalami obesiti tu. Dah lah dia gemuk, lepas tu kena pula masalah mental, sebab dia kena peli tu, menanggung rasa malu. Dan yang kedua, bukan yang kedua, saya akan dalamkan sikit lagi. Bila dia dah rasa mental malu, malah gerakan dia pun akan terganggu. Contoh, banyak benda yang dia tak boleh buat. Kalau contoh paling mudah, kalau contoh orang tu suka hiking, tapi dia tak boleh nak hiking sebab dia terlalu gemuk, sebab tak larat, selalu kena tinggal. Kalau contoh member dah sampai ke puncak, member kawan ni masih lagi kat tengah-tengah jalan, tinggal seorang-seorang. Itu contoh yang lain lah. Ataupun dia susah untuk berbasikal, ataupun dia sukar untuk berlari, ataupun dan macam-macam lah. Dia pergerakan dia terbatas berbanding dengan orang yang normal. Okey, masalah yang kedua pula, kesan yang kedua obesiti ni, dia akan mengalami masalah jantung. Masalah jantung ni macam-macam lah, sakit jantung kan. Okey, yang kedua, kencing manis, masalah pernafasan dan komplikasi sendi dan tulang. Ya, jadi ini antara masalah-masalah yang terpaksa yang akan dihadapi oleh golongan-golongan yang mengalami obesiti. Dan yang terakhir sekali, kesan obesiti ni, kalau contoh individu tu adalah kanak-kanak dan telah mengalami obesiti, dia akan berisiko untuk bertambah gemuk apabila umur meningkat. Jadi semakin lama semakin teruk lah. Semakin lama semakin teruk jika tidak dibendung. Okey tuan-tuan, macam mana cara nak mengatasinya? Jadi individu ni dia perlu menghubungi pakar pemakanan, pakar yang senam untuk diet dan sebagainya, supaya dia dapat kembali kepada badan yang ideal, badan yang sihat, yang asalnya. Okey, isu yang kedua yang akan saya tekankan pada hari ini iaitu merokok. Merokok di tempat awam. Baik seperti yang telah dinyatakan oleh Datuk Dr. Zulkifli Ahmad, 22.8% atau 5 juta rakyat Malaysia berumur 15 tahun dan ke atas adalah perokok. Dengan mereka yang berumur 20 hingga 54 tahun adalah perokok tertinggi, yang majoritinya adalah lelaki. Jadi tuan-tuan, saya nak terangkan kat sini bahawa jelaslah daripada data tu, jelaslah bahawa rokok ni telah mempengaruhi hampir ke semua lapisan masyarakat, daripada awal usia remaja, dewasa dan golongan tua. Jadi tuan-tuan, seperti yang kita tahu, hukum merokok ni adalah haram berdasarkan kaedah usul fiqh, tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan. Malaysia dah tertetapkan hukumnya adalah haram, seperti haramnya arak, kerana arak tu dia memudaratkan. Okey. Tapi mengapa orang masih hisap rokok? Tertanya-tanya kan? Tabiat merokok ini telah mempengaruhi hampir ke semua lapisan masyarakat. Kita dah tahu kan? Kenapa semua orang nak merokok? Tapi sebelum tu kita lihat kesan merokok dahulu. Kita ada dua kesan, iaitu kesan jangka pendek dan kesan jangka panjang. Yang pertama, kesan jangka pendek ni, yang pertama, otak tidak dapat berfungsi dengan sepenuhnya. Lepas tu kurang pengaliran darah yang boleh menyebabkan pekak, radang mata, gigi menjadi kuning, kurang deria bau, kulit cepat berkedut dan kesukaran untuk bernafas. Ini untuk jangka pendek. Jangka pendek pun dah banyak sangat kesan yang akan terpaksa si perokok tu alami, yang terpaksa hadapi lah sebab dia menghisap rokok.
Manakala untuk jangka panjang pula, dia akan menerima penyakit-penyakit yang sangat kritikal seperti barah. Barah ni di macam-macam barah ada, barah otak, barah mulut dan macam-macam jenis barah. Kemudian angin akhma, penyakit paru-paru dan osteoporosis, penyakit tulang. Tapi itu sebahagian saja yang saya letakkan di sini. Sebenarnya ada banyak lagi penyakit-penyakit yang terpaksa ditanggung oleh si perokok. Jadi tuan-tuan, okey, seperti yang saya tanya tadi, kenapa orang nak menghisap rokok? Apa bestnya hisap rokok ni kan? Sampaikan walaupun dia tahu hukum rokok tu haram, walaupun dia tahu rokok ni banyak mudaratnya daripada kebaikannya, tapi kenapa dia masih hisap rokok? Kita pun tertanya-tanya kan yang tak hisap rokok ni. Okey, yang pertama, tidak lain tidak bukan, ini adalah atas faktor hubungan sosial dengan rakan sebaya kan. Ada yang rakan member ni dia lepak dengan kawan ni. Jadi kawan ni pula rasa isap rokok ni macam bergaya, nampak style gitu kan. Jadi dia pun terpengaruh ikut isap rokok juga. Okey, itu salah satu faktor. Okey, faktor yang kedua iaitu kebergantungannya terhadap rokok. Disebabkan dia telah mula hisap rokok, jadi dia terpaksa bergantung sepenuhnya terhadap rokok tu. Kalau tak hisap rokok sehari dia tak boleh tahan. Kalau contoh sebelum makan dan sebelum minum dia mesti hisap rokok dulu. Ataupun selepas satu aktiviti macam penat ke apa yang baru balik sekolah, okey, dah lepas sekian hisap rokok. Jadi dia terpaksa bergantung kepada rokok tu untuk memberikan dia rasa lega. Okey. Dan faktor yang terakhir pula adalah seperti tekanan hidup, mengantuk atau kurang keyakinan diri. Okey, disebabkan perokok ni dah mula merokok, jadi dia menganggap rokok ni adalah satu jalan penyelesaian lah. Jalan penyelesaian buat sementara. Contoh dia ada tekanan hidup, dia stres, dia hisap rokok. Dia mengantuk, dia hisap rokok. Atau dia kurang keyakinan diri, okey, dia hisap rokok. Jadi itulah mengapa orang sampai sanggup hisap rokok. Dia sedar tapi dia tak boleh berhenti hisap rokok. Bukan mudah untuk dia berhenti hisap rokok. Jadi cara untuk mengatasi ataupun menghindari hisap rokok ni, kita jangan cuba-cuba lah. Tapi kalau yang dah pernah hisap rokok ni, macam mana dia nak berhenti kan? Dia kena rujuk pada pakar. Tanya macam mana nak berhenti. Ada kaunseling, minta sesi kaunseling dan sebagainya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, isu yang terakhir, isu yang ketiga yang saya tekankan pada hari ini ialah kerja melebihi kemampuan. Okey, seperti yang kita tahu sekarang ni kita berada di era endemik COVID-19, di mana apa? COVID-19, coronavirus telah melanda negara. Okey, disebabkan itu ramai yang kehilangan pekerjaan serta sumber pendapatan. Seterusnya mengakibatkan kadar peningkatan individu yang mengalami penyakit jiwa dan mental. Disebabkan itulah mengapa orang terpaksa kerja melebihi kemampuan. Tuan-tuan, kelompok yang mencatatkan tekanan paling tinggi adalah golongan B40 iaitu sebanyak 2.7%, diikuti M40 sebanyak 1.7% dan seterusnya kumpulan T20 iaitu sebanyak 0.5%, golongan yang menerima tekanan hidup. Okey, tetapi kita lihat kat situ walaupun M40 dan T20 ni agak sikit, tapi tekanan yang kerja yang dihadapi oleh mereka adalah bersifat psikologi dan emosional. Kita contoh doktor sebagai frontliner, barisan hadapan, terpaksa kerja melebihi kemampuan mereka untuk menyelamatkan mangsa-mangsa yang menerima penyakit coronavirus ni. Dan contoh yang lain, cikgu-cikgu pula, yang contoh cikgu-cikgu lama, veteran, terpaksa mempelajari pasal internet, pasal social media dan sebagainya untuk melaksanakan PDPR di rumah, untuk bagi mengelakkan kanak-kanak ni ataupun murid-murid semua ni tidak ketinggalan walaupun di era pandemik. Jadi itu adalah pekerjaan yang salah satu pekerjaan M40 dan T20 yang bersifat mengganggu psikologi dan emosional mereka. Kira kat sini semua orang terlibat, semua pihak mengalami terkesan dengan COVID-19 ni. Jadi apa kesan kerja melebihi masa ni tuan-tuan? Kesan kerja melebihi masa yang akibatnya mereka terpaksa korbankan masa rehat mereka dan mengurangkan kadar makan yang sepatutnya. Ini contoh untuk B40 lah. Dia terpaksa kurangkan kadar makan yang sepatutnya seharian demi untuk menjimatkan wang.
sepatutnya kena makan dengan kadar begini-begini, tetapi terpaksa makan sedikit untuk menjimatkan wang mereka. Okey. Okey, kesan yang kedua, orang yang kerja melebihi masa ni, dia akan menggugat kesihatan mental mereka. Apabila kita lihatlah, apabila kita kurang rehat, maka dia akan memberi kesanlah kepada kehidupan keseharian kita, mengganggu otak kita. Okey, seperti yang kita tahu, komponen gaya hidup sihat salah satunya adalah rehat yang cukup. Okey. Okey, yang terakhir, kesan kerja melebihi masa ni adalah, peringkat terakhir adalah kemurungan ini adalah putus asa sehingga sanggup membunuh diri. Tu bahayanya kemurungan ni jika tidak dibendung pada peringkat awal lagi. Okey tuan-tuan dan puan-puan, sebagai rumusannya, Rasulullah SAW berdasarkan hadis baginda yang bermaksud mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah SWT daripada mukmin yang lemah. Kita lihat kat situ, Nabi Muhammad SAW sendiri telah berpesan, mukmin yang kuat tu Allah lebih sayang daripada mukmin yang lemah. Bukan Allah kata nak kata mukmin yang lemah tu Allah tak sayang. Cumanya nak maklumkan kat sini, kita kena sentiasa kuat, sentiasa jaga pemakanan kita, jaga kebersihan diri kita, jaga keseluruhannya, dan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Okey. Maka dengan itu, kita perlu menghargai, memanfaatkan dan menjaga dengan baik tubuh badan kita dan mental kita yang telah Allah kurniakan kepada kita dengan sebaik-baiknya, dengan kita sentiasa mengamalkan gaya hidup sihat itulah. Masyarakat di Malaysia perlu memiliki kesedaran untuk mengamalkan gaya hidup sihat agar masyarakat Malaysia dapat menjalani hari-hari mereka dengan lebih baik. Seterusnya, menjadikan Malaysia sebagai satu negara yang maju. Jadi itu sahajalah pembincangan saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.